Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, kita diberi peluang dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berada pada pagi yang mulia ini di rumah Allah ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, taman daripada taman-taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu tersebut. Kita berhenti sebab 36. Surat yang ke-36 dah kita sampai daripada kitab kita ini. Terjemahan kepada Aqaid Durriyah yang dinamakan dengan Al-Anwar Al-Bahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Okay, sekarang kita akan masuk pada perbincangan tentang ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Maka pengarang kita membawa satu mukaddimah. Yang mukaddimah ini ulama bagi pada dua, ada mukaddimah kitab, ada mukaddimah ilmu. Mukaddimah kitab tu ialah pendahuluan yang diletak pada awal kitab. Itu mukaddimah kitab. Dan kadang-kadang pendahuluan itu juga pengarang meletak pendahuluan terhadap ilmu. Dipanggil mukaddimah al-ilmu. Pendahuluan sesuatu kitab, kadang-kadang dia cerita alhamdulillah, selawat. Lepas tu kemudian dia masuk teruslah cerita tentang sebab penulisan buku. Dan kadang-kadang pada pendahuluan itu pengarang menceritakan juga tentang pengenalan berkaitan dengan ilmu yang nak dibincangkan dalam kitab itu. Jadi dia muqaddimah al-kitab wa muqaddimah al-ilm. Muqaddimah kitab dan juga muqaddimah kepada ilmu. Maka ulama rahimahullahu ta'ala dan ilmu Islam kita secara umumnya, mereka meletakkan ada 10 dipanggil mabadi' al-asyarah. Mabadi' al-asyarah. 10 pendahuluan kepada ilmu. Dikenali sebagai mabadi' al-asyarah. Antaranya sebagaimana yang kita sebut di sini. Disebut oleh para ulama rahimahullahu ta'ala syair yang dikarang oleh As-Sabban, inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadlatu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Mabadi' asyarah ini ialah 10 perkara asas yang diterangkan mengenai sesuatu ilmu, yang mana seseorang yang nak belajar satu ilmu sewajarnya dia kena tahu 10 perkara ni semampu boleh. Tapi sebahagiannya ada yang menyebut tak 10, ada sebut 4, tapi dihimpunkan semua perkara tu jadi 10. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Kenapa kita kena tahu tentang mabadi' asas ni? Sebab kadang-kadang kita belajar sesuatu ilmu tu kita tak tahu, kita belajar benda ni. Mari dengar sikit, ustaz ngajar benda ni.
Nampak tak? Balik pun bini tanya, dah tak dia abang pergi belajar belajar pun dia tak tahu kok. Start tu cerita kok ni, cerita pengalaman dia, cerita dia pergi Mesir, cerita dia pergi jalan Eropah. Jadi tak tahu ke ujung pakar. Kita mari nak menambah ilmu. Kita nak mempersiapkan diri kita dengan fardu ain, dengan kelengkapan kita untuk kita beribadat. Jadi kerana itu dalam sistem pengajian Islam ataupun ilmu yang ulama susun ni, ulama Islam dia letak 10 perkara paling kurang, kalau tak tahu semua pun sebahagian besar kita tahu dah kita ni duduk dalam kat mana kita ni. Duduk kita di mana kita ni, nak belajar apa yang kita nak dapat daripada ini. Okay. Sama juga kalau pelajaran akademik di universiti pun sama, dia ada objektif khusus. Khusus tu belajar buat apa? Khusus objektif ni belajar objektif khusus ni, nak belajar khusus ni untuk dapat apa? Jadi ulama letak pertamanya ialah had, iaitu ta'rif. Jadi ilmu kita tauhid. Ilmu tauhid, kata dia at-tauhid pada bahasa bermaksud mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Itu pada bahasa lah. Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, dengan maksud menyatukan, mensatukan. Mengira satu tu satu, benda tu satu. Itu makna pada bahasa lah, tauhid. Nampak? Mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Dan pada istilah ialah ilmu yang membincangkan tentang pengisbatan akidah-akidah agama Islam melalui dalil-dalil yang yakin. Sekarang ni ilmu tauhid, ilmu yang nak bincang tentang apa? Tentang perkara-perkara akidah. Satu. Yang seterusnya, perkara akidah itu mesti melalui dan berasaskan dalil yang yakin. Jadi dalam kitab kita ni nak bincang apa tu? Nak bincang tentang apa benda yang kita kena tahu tentang akidah. Apa dalil dia? Tuhan ada. Allah bersifat dengan wujud. Apa dalil sifat wujud? Allah bersifat kekal. Allah bersifat sedia. Allah menyalahi sekalian yang baharu. Apa dalil bagi setiap akidah tersebut? Dia akan bincang tentang perkara itu. Itu pengertian tauhid. Istilah. Yang kedua, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Yang kedua ialah mawdu'. Mawdu', topik perbincangan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bincang pasal apa? Topik perbincangan ilmu tauhid merangkumi maklumat-maklumat yang mengandungi perkara yang terbina dengannya akidah Islam atau muqaddimah kepada akidah. Kita kata kandungan secara umum. Maudhu' ini makna isu yang nak dibincang dalam ilmu tauhid. Makna kita mari kepada kelas-kelas mana yang mengajar ilmu tauhid, kita nak dapat apa? Nak tahu ilmu akidah. Tiba-tiba kita nak betul semayang, kita pergi kelas tauhid. Dia tidak kena. Kita nak betul Fatihah, kita pergi tempat orang ajar tauhid. Jadi tak dapat tu. Belajar ilmu tauhid untuk apa? Kita nak belajar apa? Kita nak belajar fiqh. Untuk apa? Untuk betulkan ibadat amalan, kita pergi kelas fiqh. Tu. Topik perbincangan tauhid ni bincang tentang akidah Islam dan mukaddimah kepada akidah. Kita akan nampak nanti bagaimana dia berkisar berkaitan dengan perkara ini. Kata dia contohnya seperti kita ucapkan, seperti ucapan kita, Allah itu qadim. Qadim makna sedia. Allah itu qadim. Dan jisim itu tersusun daripada beberapa jauhar farad. Ini contoh ayat dalam tauhid ataupun dalam akidah yang mana dia merujuk kepada perbincangan topik akidah. Apa dia? Contoh je ni. Kok lain banyak lagi lah. Contoh kita kata Allah Ta'ala tu qadim. Allah tu sedia. Ini cerita pasal apa ni? Cerita berkaitan dengan akidah Islam. Cerita berkaitan dengan akidah. Apa benda kena i'tikad?
i'tiqad Tuhan sedia. Ada Tuhan, tak ada mula. Itu masuk qadim. Ada Allah, sedia kala, tak ada mula. Dan kadang-kadang dalam perbincangan kitab tauhid, dia sebut juga jisim itu tersusun daripada berapa jauhar. Jisim. Jisim tu makna benda yang makhluk lah, benda yang tersusun daripada jauhar-jauhar, maka kita panggil jisim. Dia tokoh lah kita kata. Tokoh tu makna umum lagi, jisim ni luas lagi. Ada benda yang apa nama ni, bukan jenis tokoh tapi dia jisim juga. Contoh kita kata macam jin. Jin tu pada kita ni maknanya dia bukan jenis tokoh macam ni. Tak, macam ni tokoh lah kita ni. Benda yang ada kita panggil objek. Objek tidak temu cahaya. Okey. Jadi ada juga objek-objek yang bersifat halus, contohnya udara. Jadi itu jisim tak? Ini jisim. Okey, perbincangan jisim dibincang oleh ulama kita sebab apa? Tengok nota kaki. Ni dia nak sebut sini tentang istilah jauhar farad. Jauhar fard ialah juzuk yang terkecil yang tidak boleh dibahagi-bahagikan lagi. Jadi dalam perbincangan tentang ketuhanan ni, tentang akidah ni, kadang-kadang ulama kita dia sebut juga berkaitan dengan sifat makhluk, ciri makhluk. Sebab apa ciri makhluk? Dah jisim jirim ni kan ciri makhluk. Kerana ada kaitannya. Dalam membincangkan sifat Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai', tidak sama Tuhan dengan sesuatu. Dalam ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya sesuatu. Apa maksud? Makna Tuhan tak ada sama pun dengan yang lain. Apakah yang lain itu? Yang lain itu ialah makhluk. Dengan erti kata lain, Tuhan tak sama langsung dengan makhluk. Okey, sekarang ni macam mana kita nak kenal? Tengok makhluk. Tengok makhluk, ciri makhluk, sifat makhluk. Maka kita kenal lah itu sifat dan ciri makhluk. Maka sifat dan ciri makhluk itu yang tidak layak, tak ada pada Tuhan. Sebab tu dibincangkan mengenai jauhar fard. Dibincangkan mengenai makhluk ni bertempat atau tidak. Dibincangkan makhluk ini dia tidak kekal. Sebab apa? Sebab nak kenal makhluk, dengan kenal makhluk kita tahu Tuhan tak gitu. Ini mudah saja. Bila kita faham macam mana konsep dalam pemahaman akidah, dia benda bukan benda payah. Bukan benda yang sukar dan memenatkan akal tak. Benda asas dalam akidah ini mudah dan semua orang boleh dan mampu untuk faham. Okey. Jadi kadang-kadang akan jumpa istilah jisim. Jisim tu himpunan daripada jauhar fard. Dia kalau satu gini, ni contohlah ni. Jauhar fard ni apa dia? Ilmu sains sekarang ni dia berkembang semua kan. Dulu orang kata zarah, dalam zarah boleh kecilkan ada Newton, dalam neutron, neutron, lepas tu dalam tu ada elektron, lepas tu dia ada apa? Dia panggil apa? Quark ke apa ni pula. Jadi di sisi ahli kalam, jauhar fard itu ialah juzuk yang paling halus yang tak boleh nak belah dah. Itu konsepnya. Kita nak namakan apa? Itu kalau kita kata kita namakan dia sebagai zarah. Zarah besar lagi. Ulama boleh pecah lagi. Maknanya bukan jauhar fard tu. Jauhar fard tu makna tunggal. Ialah juzuk paling halus yang tak boleh nak bahagi lagi, tak boleh nak belah, tak boleh nak potong. Apa dia? Tengok pada ilmu tabiat lah pula. Tengok pada fizik pula. Ahli fizik kata apa? Satu hari nanti, contohnya 10 tahun, 100 tahun, temu pula benda yang paling halus. Halus lagi. Boleh pecah. Hak tu tak boleh pecah dah, katakanlah. Dan hak tu sebenarnya tak boleh pecah sungguh. Hak tu jawab apa? Bukan maknanya elektron yang ada ataupun apa nama ni, nukleus ataupun semua ada tu. Lagi mana boleh pecah, lagi mana dia boleh dibahagikan, tidak nama jauhar fard. Nampak? Jadi jauhar fard ni juzuk paling halus yang tidak boleh nak belah. Gabungan dua atau lebih, dia gabung panggil jisim. Katakanlah
Dia juzuk paling halus. Ni dia gabung dua. Dia panggil jisim. Jisim. Ataupun banyak lagi. Dia panggil jisim. Kita ni kita panggil jisim ni. Kita ni jisim. Maksud kata berjisim tak? Berjisim. Sebab boleh belah tak kita? Boleh belah, boleh potong. Okey. Kemudian hasil mempelajari ilmu tauhid. Apa matlamat, apa hasil kita belajar ilmu tauhid? Ilmu tajwid kita belajar tujuan supaya boleh membaca Al-Quran dengan betul, dengan tepat. Apa dah? Supaya ibadat kita sah yang melibatkan bacaan. Ilmu tauhid, hasil mempelajari ilmu tauhid akan menyebabkan seseorang itu berjaya mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Hal ini demikian kerana dengan mengetahui ilmu ini, keimanan seseorang dengan hukum-hukum syarak akan menjadi kukuh dan kuat. Okay. Dia kata sini, faedah mempelajari ilmu tauhid ialah al-fawzul al-abadi, kebahagiaan yang kekal. Apa maksud kebahagiaan yang kekal? Iaitu selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dialih dan diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz. Sungguhnya dia orang yang berjaya. Itu berjaya yang sungguh tu. Iaitu kebahagiaan yang abadi di akhirat. Okey. Apa kaitannya? Nampak? Kaitan kerana tauhid belajar ni. Kerana dengan ilmu ini, keimanan kita dengan hukum-hukum syarak yang lain tu jadi kuat dan kukuh. Dia ada perkaitan akidah ni dengan ilmu-ilmu lain. Terutamanya ilmu-ilmu yang melibatkan ilmu agama dan ilmu syariat. Bila seorang tu tahu dan yakin tentang perkara melibatkan akidah, beza tak dengan orang semayang dalam keadaan dia sembah siapa tak tahu. Orang yang semayang, kita buat ibadat ni, hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak mana? Sama ada benda wajib, benda sunat, ikutlah. Kita buat semayang, wajib. Kita puasa sunat Isnin Khamis, sunat. Kita makan, hukum syarak ke tu? Makan benda harus, walau harus, hukum syarak juga. Syarak yang mengharuskan. Meninggalkan perkara makruh, meninggalkan perkara haram. Orang yang faham akidah, kesannya ada pada amalan dan perlakuannya. Macam mana? Orang yang semayang dengan keadaan kenal Tuhan, sama tak orang semayang dengan tidak kenal Tuhan? Tak sama. Nilai tak sama. Kalau akidah sesat, semayang, tu lagi berat. Maknanya sembahyangnya sia-sia saja. Sia-sialah. Sebab ibadat kita ni, kehidupan kita, kita nak bagi kepada siapa? Istilah kita bagilah. Kita takbir, usalli fardal subhi raka'ataini ma'muman adaan. Belakang tu kita sebut lillah. Sembahyang kita lillah. Sembahyang kita lillahi ta'ala. Kita puasa pun lillahi ta'ala. Kita buat apa lillahi ta'ala? Bila lillahi ta'ala maknanya kita nak mempersembahkan ibadat kita kepada Allah. Lillah. Tiba-tiba pemahaman Allah tu tak sebenar dengan hakikat. Allah yang kita duk fikir, kita duk khayal dan tasawurkan ataupun kita iktikadkan, tu bukan Tuhan betul tu. Hak kita fikir-fikir tu bukan Tuhan. Dah, betul ke tak? Amalan tu akan sampai dah? Amalan takkan sampai. Umpama post barang duk kena alamat. Post barang duk kena alamat. Kita nak post ke kawan kita. Dan kita duk kenal dia. Kita duk tahu alamat dia. Rupa-rupa alamat salah. Siapa tak dia? Tak siapa. Takkan siapa. Itu pentingnya. Dia akan menjadikan keimanan seseorang dengan hukum syarak akan jadi lebih kukuh. Bukan buat ibadat saja, bukan buat saja, tinggal pun sama. Tinggal minum arak. Tinggal perbuatan haram berzina. Tinggal perbuatan makan riba. Tinggal kerana apa tu? Tinggal kerana memang kita tak suka. Memang kita tak suka, tak ada apa-apa. Tak ada pahala. Tak ada pahala. Tapi kalau seorang tu tinggal kerana Tuhan larang,
Tinggalkan apa? Ini larangan daripada Allah, larangan Rasulullah. Orang tu sama tinggal. Orang ni tak minum arak, ni tak minum arak juga. Dia minum arak, tak minum arak sebab apa? Ha? Sakit, dia ada penyakit hati. Nampak tak? Liver cancer. Nampak tak? Ataupun penyakit ikutlah. Ada penyakit hati, tak boleh minum arak. Orang ni tak mau minum arak. Tapi bukan kerana sebab taat pada Allah, kerana penyakit. Orang ni tak minum arak juga. Sama-sama tinggal perkara haram. Tapi orang ni tak ada pahala, orang ni boleh pahala. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa dia tinggalkan itu kerana Allah. Penting ni akidah kita dapat memandu kita dalam kehidupan. Okey, seterusnya kedudukan ilmu tauhid. Kedudukan itu makna apa? Dia panggil sebagai nisbah lah, nisbah. Wa nisbatun. Nisbah. Kat mana duduk ilmu tauhid ni dari segi keutamaan dia? Dia katanya kedudukan ilmu tauhid di sisi ilmu lain adalah ia merupakan ilmu yang paling afdal jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain tanpa ada khilaf. Memang paling afdal kerana ia berhubung kait dengan zat Allah Ta'ala dan zat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Memang paling afdal lah. Tak nafikan lah. Ilmu lain, fiqh ke, tasawuf ke, tak ilmu apalah. Mana-mana ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu Quran, ilmu ulum Quran, ilmu faraid, akan jadi tak ada nilai, tak ada harga kalau akidah tak betul. Kalau akidah tidak betul. Jadi kedudukannya dia tidak dinafikan ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting. Jadi sebab itu apa-apa pun pastikan akidah kita tu biar betul dulu supaya kita tidak susah di kemudian hari. Tak? Contohlah sepanjang 20 tahun selama ni kita iktikad salah pasal Tuhan. Kita yakin Tuhan tu bersifat dengan bukan sifat dia. Dah selama tu mana? Selama tu akidah dan keimanan kita tu ada masalah. Ibadat-ibadat pula, macam mana pula kita buat sepanjang 20 tahun tu. Sebab itu benda itu penting. Macam orang ikut ajaran sesat lah. Ajaran sesat ni kan kena taubat balik. Itu kalau tahap parok tu, tahap yang memang memang salah, yang bawa keluar daripada Islam. Itu berat tu. Ayyuhal murtadi litatluba ilman, kullu ilmin abdun li'ilmil kalami, tatlubu fiqhan kay tusahhiha a'mala, thumma aghfalta munzilal ahkama. Dia kata, wahai orang yang keluar untuk belajar. Ni dia pesan kepada pelajar-pelajar dan juga penuntut ilmu. Ayyuhal murtadi litatluba ilman, wahai orang yang keluar berpagi-pagi untuk menuntut ilmu. Kullu ilmin abdun li'ilmil kalami, setiap ilmu tu dia hamba kepada ilmu kalam. Hamba tu makna dia ilmu kalam ni tuang, ilmu kalam ni asas, orang lain tu ikut turut je. Tatluba fiqhan kay tusahhiha hukman, kamu belajar fiqh tujuan untuk membetulkan hukum. Thumma aghfalta munzilal ahkam, tapi kemudian kamu lupa Tuhan yang menurunkan hukum. Belajar fiqh untuk tahu pasal hukum, tapi kita lupa Tuhan yang menurunkan hukum tersebut. Jadi sini nak menunjukkan bahawa memang keutamaan dan kedudukan ilmu tauhid ini melebihi dan juga penting berbanding yang lain. Bukan maknanya tak payah belajar lain tak, tapi hak ni paling kena utamakan. Pengasas ilmu tauhid, katanya pengasas ilmu tauhid ialah Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tak baca lagi betul? Tak baca lagi ni tak? Kita baca dah. Tanda ni saya ingat kat lain kan tu. Okay. Abu Mansur Al-Maturidi. Buang AS tu buang AS tu. Silap. Al-Maturidi. Bukan Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah tu makna pengikut-pengikut dia. Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut-pengikut mereka berdua. Sekarang ni dalam ilmu akidah dia ada mazhab juga. Sebagaimana fiqh kita tahu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi dan Ahmad.
Dalam fiqh dia ada mazhab juga. Dalam akidah pun ada mazhab. Dan kita tahunya mazhab ahli sunnah itu secara umum. Kedua-dua mazhab Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari, dan Maturidiyah, Imam Abu Mansur Maturidi, kita panggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita panggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah tu, ulama kita letak beberapa mazhab-mazhab aliran. Ni bukan akidah. Akidah Islam satu je sama. Ini cara pembahasan ilmu akidah. Dipanggil manhaj ilmu akidah. Pertama, yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari. Maka manhaj tersebut orang panggil Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, Asy'ariyah. Yang kedua ialah yang diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, dipanggil sebagai Maturidiyah. Benda sama tapi cara dia olah, cara dia hurai, cara pembelajaran ada beza-beza yang tidak menyebabkan berlaku hak ni kafirkan hak ni kafirkan tidak. Benda yang sama saja. Tetapi ini perkara-perkara cabang, mereka khilaf. Hak ni hukumnya gini, hak ni hukumnya gini. Jadi dianggap kedua-dua aliran ini sebagai aliran ahli sunnah wal jamaah. Abu Hasan Asy'ari kita sebut dah pada awal kitab tu kan. Pada awal kitab tu kita sebut. Kebetulan ada pihak yang jual kitab ni, ada siapa yang nak boleh lah. Kak Ustaz yang duduk belakang tu pada depan tu dia letak pengenalan berkaitan dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita sebut dah bagaimana jasa beliau, bagaimana ketokohan beliau tu sehingga dinobatkan dan diangkat sebagai imam kepada dalam mazhab akidah. Dalam mazhab akidah. Okay. Seterusnya nama-nama ilmu tauhid. Orang panggil apa ilmu tauhid ni? Selain ilmu tauhid, ia juga dikenali dengan nama ilmu kalam, al-fiqh al-akbar dan ilmu usuluddin. Ni nama-nama lain lah. Orang panggil ilmu kalam. Orang panggil juga fiqhul akbar, ni jarang kita dengar lah. Ilmu usuluddin orang panggil juga. Ilmu akidah adalah beberapa nama. Ini sebahagian saja. Sumber ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni sumber mana? Ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu syariat kita ni dia ada sumber. Bukan makna fikir-fikir je. Duduk menung cicah benda ni, ubi kayu petang-petang air kopi, duduk menung nak tulis benda ilmu akidah. Tuhan ni guana dak. Tu ajaran sesat gitu tu. Ajaran sesat ada juga dia faham Tuhan ni dengan faham rasa dia. Jaga molek zaman ni dia faham ke Tuhan tu guana, dia faham dengan rasa. Dia rasa Tuhan ni gini, Tuhan ni kasih, Tuhan ni betul. Kadang-kadang kena betul lah. Tapi kadang-kadang mari bukan dengan asal ilmu ni, dia jadi mengarut banyak. Jadi ilmu akidah ni bukan ilmu duduk saja-saja minum air kopi, tulis, bukan. Dia ada asas dan juga sandaran dia. Diambil daripada dalil naqli dan aqli. Dalil naqli dan aqli ni bahasa Arab ni. Maksud apa? Tengok nota kaki tu. Dalil naqli ialah dalil yang diambil daripada nas Al-Quran, hadis dan ijma'. Itu panggil dalil naqli. Makna perbahasan ilmu akidah ataupun perkara-perkara akidah yang dibahaskan, dia ambil daripada Al-Quran, daripada hadis dan juga ijma' ulama. Kita akan nampak nanti bagaimana walaupun dibincangkan tentang dalil akli, tapi sandaran Quran tu ada. Dalil akli pula merujuk kepada dalil yang dikeluarkan melalui kaedah akal. Jadi orang kata dah gitu kita main akal kok. Akal ni di sisi prinsip ahli sunnah, dia tak boleh mengasaskan, dia hanya menyokong dan dia sebagai, kita panggil sebagai apa? Sebagai penguat kepada dalil nakli. Dia lain dengan golongan-golongan Mu'tazilah atau sekarang kita panggil liberal ataupun hot set pluralisme pun ada juga. Jadi isma belakang ni, mana yang adanya pemikiran pasapah yang bebas ni. Ni guna akal, free thinker dan seumpamanya. Mereka guna akal, menjadikan akal tu sebagai hak depan sekali. Akal tu sebagai asas. Kita ulama ahli sunnah wal jamaah, akal ni tujuannya, fungsinya ialah
untuk menyokong nas Al-Quran dan hadis. Bukan makna kita fikir akal, benda hak sifat layak dengan Tuhan, lepas tu kita letak. Tak. Sifat yang Tuhan beritahu dalam Quran dan hadis, hak tu yang kita isbatkan. Kemudian dalil akal ni mari ke diam. Selain daripada dalil Quran dan hadis, apa lagi? Cara pemikiran akal, dalil akli yang mana dapat menyokong akidah-akidah yang telah sabit daripada Quran dan hadis. Bezanya situ. Sebab apa? Sebab ada juga orang tuduh mazhab Asy'ariyah ni mazhab yang mendahulukan akal. Buktinya kat gini, lepas kita akan masuk kat gini mukadimah lagi, dia bincang hukum akal tu ada 3. Awal-awal kitab bincang hukum akal ada 3. Lepas ni kita akan sebut kenapa ulama letak perbincangan hukum akal. Lalu dia tuduh pengajian sifat 20 dan juga pengajian aliran Asy'ariyah ni mendahulukan akal. Ini pemikiran yang dangkal. Pemikiran dan pemahaman yang salah. Orang bincang tentang pembahagian hukum akal, tiba-tiba dia kata kita turut hukum akal. Kita membelakangkan Quran hadis. Bukan membelakangkan Quran hadis. Nampak tak? Bukan membelakangkan Quran hadis. Dia ada step-step pengajian tu satu-satu. Step-step pengajian satu-satu. Orang nak belajar tentang campuran bahan kimia, kena apa tak jadual kimia? Kena apalah satu-satu tu sebelum nak buat ramuan dia tu. Asas step tu satu-satu. Orang nak kira matematik yang payah-payah, kena belajar tambah tolak tak? Kena belajar lah benda asas tu. Jadi dalam masalah ini dalil akli dan dalil nakli ini diguna. Akal untuk menyokong nakal. Akal tujuan untuk menguatkan hujah-hujah yang datang. Okay. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Tuhan yang menurunkan Al-Quran dan wahyu melalui Nabi yang dipanggil sebagai hadis, dia tidak bercanggah sebenarnya dengan akal yang sihat. Akal kita ni Tuhan buat ni tujuan apa? Tujuan untuk kenal dia. Sebab tu dalam Quran, afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Afala yatadabbaru, tidakkah kamu tadabbur Al-Quran? Macam mana proses tadabbur dan berfikir dan melihat alam ni kalau tidak menggunakan akal? Jadi akal ni kita tidak boleh nafikan peranan dia dalam kita memahami alam dan memahami fungsi alam ini serta memahami kedudukan kita di antara hamba Allah Ta'ala. Okay. Tengok seterusnya. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Mengetahui ilmu tauhid, hukumnya fardu ain ke atas setiap orang mukallaf. Walaupun dengan dalil yang umum, dipanggil dalil ijmali. Dalil umum, dalil ijmali. Contohnya, seperti seseorang itu mengetahui bahawa kewujudan Allah Ta'ala dengan melihat bahawa dialah yang menciptakan alam ini. Okay. Sekarang ni, hukum belajar ilmu tauhid ni, kita tahu belaka dah hukum wajib lah, fardu. Cuma fardu ain yang wajib atas setiap seorang individu tu apa dia? Sekadar mana? Kena tahu semua dalam buku ni ke? Kena tahu semua dalam kitab tauhid ke? Tengok. Kadar tauhid yang wajib fardu ain atas setiap individu ialah perkara yang kita kata asas dan tahu dalil umum saja. Dalil umum tu makna dalil secara ringkas dan mudah. Contoh dia kata sini, dia ambil satu sifat wujud. Kewujudan Allah tu. Apa dalil Tuhan tu wujud? Dalil dia dengan kita tengok alam ni ada. Alam ni ada, takkan dia ada sendiri. Masuk rumah tengok siap ada air Milo secawang. Macam mana jadi air Milo secawang? Jadi sendiri Milo tu terbuka sendiri, ambil sudu pun letak dalam cawan jadi siap air Milo. Ada gitu? Ada orang. Hak etis pun tak boleh kata gitu. Etis, dia tak percaya Tuhan. Bila kita kata dia mau balik rumah lagi, dia kata ada air Milo. Kita tanya dia macam mana ada air Milo? Biarkan memang dia kata ada orang buat air Milo. Takkan air Milo tu dia buka sendiri, dia mari sudu cedok sendiri, berapa sudu nak buat? Takkan. Padahal dia etis. Dah, waktu air Milo. Dah alam ni besar pada air Milo. Hebat, lagi cantik daripada makhluk lain ni. Siapa boleh buat ni? Tak ada orang boleh buat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada yang mencipta, bukan dia ada sendiri. Tak. Jadi
Tengok. Dia kata dengan terciptanya alam ini. Sebab itu ulama sebut orang Badui bila ditanya tentang dia. Bila dicerita pada dia ada ulama ni hebat ini. Dia boleh menghimpunkan 1001 dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. 1001 dalil. Jadi orang Badui ni bukan orang Ulu, Ulu Agak. Orang duduk di kawasan yang bukan duduk di bandar lah. Orang jenis kehidupan pindah randa. Dia tak bercampur, dia campur dengan dia sama-sama kabilah dia, lepas tu jaga kambing, jaga unta. Duduk di pedalaman tu kawasan dia kira padang pasir atau seumpamanya lah, dia panggil badiah. Di padang pasir tu tak ada hidupan. Ni badiah ni makna dia kawasan-kawasan yang orang Badui duduk. Okay, jadi bila dia dengar gitu kata siapa nak kenal Tuhan kena ada 1001 dalil. Dia kata afala ba'ratu al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharatu tadullu 'ala al-masir was sama'u dhatu abwajin wal bahru dhatu amwajin wal ardu dhatu fijajin afala tadullu 'ala al-wahidil qahhar. Dia kata lembu tahi tu. Tahi unta tu menunjukkan bahawa ada unta berak. Tahi unta menunjukkan ada unta berak. Langit yang mempunyai burush-burush, bintang-bintang, serta laut yang mempunyai ombak-ombaknya yang berombak, serta bumi yang mempunyai jalan-jalan yang ada ni. Tidakkah itu menunjukkan kepada Tuhan Wahidil Qahhar yang esa dan maha berkuasa? Senang dia kata. Kok mana senang? Ada tahi binatang. Makna ada binatang berak tak? Ada lah, dia tak mari sendiri. Apa tak? Tu tengok. Cara, makna fitrah. Manusia ni, fitrah bertuhan tu memang ada. Orang Badui yang tak belajar tu pun, dengan tengok alam dia boleh tahu. Takkan ada sendiri. Sebab itu, orang mukallaf ni bila dia dah sampai hak mukallaf, maka kewajipan untuk mengetahui, untuk belajar akidah tu, jangan ambil ringan. Anak-anak kita yang dah nak balik ataupun sebelum balik lagi lah, yang nak balik, lebihkah kita tekan. Mu kena ngaji akidah ni. Mu kena carilah mana-mana pengajian akidah, betulkan akidah. Risau zaman sekarang. Kita tak tahu. Anak kita bercampur di universiti, bercampur di pusat-pusat pengajian, bercampur sama kawan di tempat kerja. Kawan dia tu macam mana? Dia bawa ke arah mana? Kalau tak ada asas akidah, kau ikut turut lah. Ikut turut. Kawan dengan kawan Syiah, jadi Syiah. Kawan dengan kawan yang suka kepada ilmu-ilmu pelik kebatinan, ajaran sesat, jadi ikut ajaran sesat juga. Sebab apa? Sebab tak ada asas akidah. Itu dalil secara ijmal, secara umum ni, itu fardu ain. Adapun mengetahui dengan dalil yang terperinci, yang membolehkan seseorang itu menolak kekeliruan, maka hukumnya fardu kifayah. Dalil yang kita kata secara huraian terperinci, mengikut huraian-huraian ulama berdasarkan kaedah mantik dan seumpamanya, itu fardu kifayah. Jika terdapat segolongan manusia yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajipan ke atas orang lain. Ada dah orang belajar, maknanya tak wajib lah. Tapi dalam kawasan itu mesti kena ada orang tahu. Ini boleh berubah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berubah kat mana ni? Ramai mana kena ada ni boleh berubah. Zaman dulu ulama kata dalam satu kawasan, kalau ikut satu negeri atau satu kawasan yang berasingan daripada kawasan lain, dalam tu paling kurang kena ada seorang. Kena ada seorang yang boleh. Makna bila seorang tu dah mahir dah, marilah apa-apa kekeliruan, syubhah tentang akidah dia mampu jawab. Makna dosa belaka orang lain. Kalau tak ada, selama tu dosa. Jadi macam mana nak buat? Orang kawasan tu wajib menghantar anak-anak dan orang-orang muda yang boleh belajar ilmu akidah, belajar tentang betul-betul ilmu akidah ni, wajib suruh kena hantar pergi ngaji. Kita tua tak dang dah. Kita nak kerja pergi cari nafkah. Tak dang. Cari orang yang ada mutafarriq, yang ada kelapangan untuk belajar, ada kebolehan, akal cerdas, hantar dia boleh belajar. Tujuan apa? Balik nanti dia. Kerana sebab dia orang lain tak dosa.
Sebab tu menolong orang-orang menuntut ilmu ni, nak belajar sama pelajaran dan seumpamanya, terutamanya ilmu yang penting melibatkan ilmu agama ni kena ada. Tapi orang yang layak lah. Bukan anak beranak. Orang yang layak. Budak ni cerdik ni. Dia boleh pergi ni. Ada harapan ni. Hantar dia. Bimbing dia. Supaya apa? Nanti dia ni jadi selamat orang lain. Orang lain tak dosa sebab dia seorang. Okay, sekarang ni bilangan seorang tu jadi tak tentu dah. Sebab apa? Banyak sangat sekarang ni kekeliruan. Dulu kekeliruan senang. Mari masuk senang kita tahu punca daripada mana. Sekarang ni mudah je. Dalam poket tu orang tu ada dah kekeliruan tu. Dalam handset ni. Buka je. Buka je. Salah tekan je maklumat salah, kita pun percaya. Habis dah kita. Jadi konsep fardu kifayah tu mungkin boleh jadi lain pula. Kena ada orang yang dalam bidang ni untuk apa? Nak jawab kekeliruan. Kekeliruan. Tuhan tu bertepat ke tidak? Itu keliru tu. Tak keliru pun sebenarnya kalau orang mengaji faham, tapi orang menyebabkan jadi keliru. Tuhan tepat ke tak? Kalau tak tepat tak ada. Apa kaitan tak tepat dengan tak ada? Kalau tak tepat mesti tak ada ke? Dia nak menanamkan kekeliruan bahawa kalau sesuatu tu tidak bertempat maka dia tak ada. Sebagaimana kita kata duit saya dalam bank pun tak ada, luar bank pun tak ada. Duit saya dalam bank pun tak ada, luar bank pun tak ada. Mana ada duit tak? Dalam bank, luar bank. Luar tu selain daripada bank, luar. Dalam bank pun tak ada, luar bank pun tak ada. Mana ada duit tak? Tak ada lah. Tak ada lah. Contoh. Cucu kita. Cucu kita dalam rumah pun. Tak ada cucu ke lah. Ada dah ada lah. Cucu kita, cicit kita, cicit lah. Dalam rumah pun tak ada, luar rumah pun tak ada. Ada tak? Tak ada lah. Dalam rumah tak ada. Luar rumah tu selain daripada luar, ikutlah. Dalam hutang ke, dalam pandang, tak ada. Dalam rumah pun tak ada cucu saya, luar rumah tak ada. Maknanya, tak ada. Dah Tuhan, tak dalam alam, tak luar alam. Tak atas arah, tak dalam arah, tak buat dalam bumi. Dia kata tak ada kok. Ini salah Hal pertama tu betul lah. Cucu kita tak ada dalam rumah, tak ada luar. Maknanya cucu tak ada. Dah Tuhan boleh kata gitu. Kalau tidak bertepat maknanya tak ada. Ini kekeliruan ni. Nampak tak? Ini kekeliruan. Dia kata macam kita kata kita menyembah Tuhan yang tak ada. Ni. Sebab apa tu? Asah dia tu faham makhluk tu, dia faham Tuhan macam makhluk dah. Hak kena bertempat ni makhluk. Hak kena bertempat ni makhluk. Dia ada tempat. Kalau kita nafi tempat dia, memang kita nafi wujud dia. Sebab kewujudan dia, kewujudan yang terikat dengan tempat. Adapun wujud Allah Ta'ala wujud tidak terkait dengan tempat. Jadi kita tak boleh letak dah pemikiran tu, tempat nisbah ke Tuhan tu tak boleh dah. Allah bersifat ada. Ada yang mana? Ada yang hakikatnya ada, yang layak dengannya, bukan secara ada makhluk bertempat ni. Tak boleh terima. Ni. Tak boleh terima lah. Tak boleh terima sebab kita kiyah dan tengok pada makhluk. Mudah je nak terima. Tepat tu. Tepat kita kata terlalu Tuhan bertempat. Tepat tu diri Tuhan ke selain Tuhan? Tepat tu sendiri. Tempat, kita kata Tuhan bertempat. Andaian lah. Tuhan bertempat. Okey. Makna ada Tuhan, ada tempat. Tuhan ada lepas tu ada tempat tak? Tempat ni diri Tuhan ke bukan Tuhan? Selain Tuhan lah tak? Selain Tuhan. Dah selain Tuhan, dia ni siapa buat dia? Kalau tempat tu selain Tuhan, siapa yang mencipta dia? Macam mana dia ada? Tuhan buat dia. Tuhan buat dia makhluk. Makhluk. Dah bila adanya? Ada selama ada Tuhan. Makna dia pun azali kot, koding kot. Ada dua koding. Tak ke jadi pelik? Akan jadi keliru sekali. Tuhan. Lepas tu tempat tu ada sedia kala dengan Tuhan. Makna tempat pun koding kot. Tak. Tempat tu baru je Tuhan buat. Lepas Tuhan buat arah, Tuhan tu bertempat. Maknanya sebelum buat arah, Tuhan tak bertempat. Lepas buat arah, lepas tu baru Tuhan bertempat. Mana boleh sifat Tuhan kejap ada, kejap tak ada. Orang panggil tidak kodim, tak azali. Mudah je. Jadi, pemikiran tu jangan lihat Allah Ta'ala ni,
Dikiyah dengan neraca pemikiran makhluk. Macam kita kata gini nak mudah lah. Dinding ni jahil ke aling? Dinding ni jahil ke aling? Boleh jawab tak? Tak boleh jawab tau. Kata ustaznya benda kot gini ustaz. Dinding ni aling ke jahil? Apa? Bukan sifat dia. Tidak kait pun dengan jahil dengan aling. Bertepat dah tidak, bukan sifat Tuhan. Tak pelik lah orang panggil. Makhluk iyalah. Kalau bertepat, tak bertepat. Makhluk iyalah. Tak bertepat, mana tak ada. Kalau bertepat, di mana dia? Kalau Tuhan, kita tak boleh nak kata. Kalau tak bertepat, tak ada. Sebab bukan sifat dia sebagaimana kita kata. Dinding ni, jahil pun tidak. Aling pun tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak menerima sifat tu. Okay. Dia kata jika terdapat segolongan manusia gugur, dia panggil fardu kifayah. Nampak? Itu syubhah-syubhah sebegitulah yang mana zaman-zaman sekarang ni banyak sangat. Baru je semalam ada orang buat dia voice chat ke apa dalam Twitter. Ni budak-budak muda ni, kalau zaman saya pun rasa dah ketinggalan. Tuan-tuan mungkinlah lagi kot. Cerita buat nak menyatakan akidah salah mereka tu betul sebenarnya. Jadi penting akidah ni kita kena tekankan dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Okey, perbincangan ilmu tauhid. Perbincangan dalam ilmu tauhid merangkumi 3 perkara. Jadi tadi mauduknya tentang akidah. Okey, akidah tu apa perkara? Apakah kita panggil topik-topik penting ataupun pembahagian masalah akidah ni? Ni panggil masail ni. Masail. Ada 3 masalah ataupun persoalan yang dibincangkan akidah. Pertama, ilahiyat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, yang meliputi perkara wajib, mustahil dan haruh. Sifat yang wajib, sifat mustahil dan sifat haruh. Nubuwat, yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi, yang merangkumi perkara yang wajib, mustahil dan haruh bagi mereka. Kita belajar tentang sifat Allah, belajar tentang sifat Nabi. Yang ketiga, sam'iyat, perkara yang dinukilkan daripada dalil nakli, iaitu Al-Quran dan hadis, yang tidak ada ruang bagi akal untuk mengetahuinya, seperti peristiwa kebangkitan, perhimpunan di padang mahsyar, syurga dan lain-lain lagi. Ni akidah bincang 3 ni lah. Berkaitan sifat Tuhan, berkaitan sifat Rasul, berkaitan sam'iyat, perkara ghaib. Apa akan berlaku nanti? Malaikat ada tak? Jin ada tak? Katabah, malaikat yang tulis amalan kita. Akhirat nanti, sirat, mizan. Jadi dia kata sini, itu perkara-perkara yang kalau kita bilangnya ada 10 rasanya cukup kot. Dipanggil sebagai mabadi' al-asyarah. Mabadi' asyarah, pengenalan tentang ilmu. Maka dengan kita tahu 10-10 ini, atau sebahagian besarnya, kita paling kurang tahu dah. Kita nak belajar untuk apa, kita nak faham apa, perbincangan ni tentang apa. Okay, Jadi, bolehlah saya rasanya untuk pagi ini, sekadar yang kesempatan pagi ini, insyaAllah ni kita akan masuk kepada nas dan juga kitab ni lah. Ni masuk dah sebenarnya, tapi itu mukadimah kepada ilmu. Ni kita akan masuk pada perbincangan tentang puji, seterusnya tentang hukum akal. Jadi sekadar tu saja. Ada soalan? Kena buka soalan tak? Tak boleh buka soalan. Kok ada sekali lalu? Ada nak tanya? Tak ada Okey. Kalau tak ada sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang berminat, kita ada dengan ustaz belakang tu